Tadi nak tidur orang pula. Bersama kita menjulang keunggulan terbilang, kemaju jaya kita usaha UTM puncak letaknya, martabat keilmuan, cendekiawan beriman, cekal bersama Tu ada punya. menara cita-cita. Kami anak kandung UTM ikut bernaung, usaha kami bukti cintamu, kikau bersana ilmu, keazaman perjuangan, takwa dan iman, ke arah kecemerlangan, pengajaran penyelidikan, penulisan perundingan, perkhidmatan kepada watan. Di sini kami berdiri, setia pada janji, bermaruah berbudi bahasa, UTM sanjungan bangsa, UTM sanjungan bangsa. As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton live Facebook Kemasukan BPKP JPT ataupun dikenali sebagai UPU. Saya Intan Shahnaz bintu Zulkifli merupakan pengurus kanan Kemasukan Prasiswaza bahagian rekrutmen dan kemasukan mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia, akan membawa anda semua untuk mendekati serta merasai pengalaman yang bakal ditempuhi di dalam UTM. UTM, University Technology Malaysia. Innovative, entrepreneurial, global. A global award-winning university in engineering and technology that coexists in the community to contribute to mankind. We invest in laboratories and facilities, empowering our people to solve life challenges. We nurture innovative minds through research and teaching because innovative minds drive competitive and innovative research culture. Life problems are brought into the labs to test our inventions against imperfections. Our facilities enrich our students' life because conducive environment triggers creative minds.
We empower students to be active contributors in the ecosystem. UTM embraces inclusivity and diversity. Together, making a difference, our entrepreneurial talents continue to improve the quality of life. We reach out to where it matters, the society. Treating water for consumption. Our research products and services have made a difference to many lives. We provide engineering solutions for sustainable development, and our engineering solutions uplift the quality of life and well-being. Our experts are mobilized to affected sites to respond to calls for help. We are proud to serve and make a difference. UTM strives with total commitment to attain excellence in science, technology and engineering for the well-being and prosperity of mankind. UTM, prospering lives. Bagaimana perasaan anda setelah menonton paparan video itu tadi? Menarik bukan? Tentu sahaja telah membuka hati anda untuk memilih UTM sebagai universiti pilihan pertama anda. Sebelum saya memulakan taklimat pada petang ini, izinkan saya untuk mengumumkan bahawa kita akan mengadakan sesi kuis di hujung taklimat saya, dan hadiah menarik menanti anda semua. Antaranya kita akan berikan hadiah kalender UTM, planner daripada UTM, serta t-shirt daripada UTM. Tentu ada di antara anda yang tertarik untuk mendapatkan hadiah-hadiah daripada pihak kami. Okey, tanpa melengahkan lagi masa, saya akan teruskan taklimat saya pada petang ini. Mungkin ada di antara anda yang telah pun mengenali UTM, di mana UTM merupakan sebuah universiti yang terkenal dengan bidang kejuruteraan dan teknologi. Mungkin ada di antara anda yang ibu bapanya ataupun saudara mara, kakak ataupun abang yang mungkin merupakan alumni di UTM. Jadi untuk sesi taklimat pada petang ini, saya akan menerangkan tentang program-program yang ditawarkan di UTM, syarat-syarat yang berkaitan, serta bagaimana untuk memohon kemasukan ke UTM. #IamUTM. Hashtag #IamUTM ini merupakan satu tanda tanda jenama UTM di mana untuk melakar semangat jati diri, bukan sahaja untuk pensyarah, penyelidik, maka seluruh warga Universiti Teknologi Malaysia, iaitu daripada pelajar, paskasiswaza, prasiswaza, pensyarah, penyelidik, pentadbir akademik, staf dan juga alumni di UTM. Hashtag #IamUTM ni, kalau mungkin ada yang pernah datang ke UTM, dia terletak di atas bukit berdekatan dengan masjid dan library serta dikelilingi dengan bangunan pentadbiran dan juga fakulti serta sekolah di UTM. Seperti yang anda tahu, di UTM kita mempunyai 3 buah kampus. Yang pertama adalah di kampus UTM Johor Bahru. Di UTM Johor Bahru, kampusnya lebih terkenal dengan sebuah kampus yang eco-friendly, safe and eco-friendly campus. Keluasan 1,222 hektar, di mana suasana anda boleh menikmati suasana yang orang kata lebih hijau, aman dan damai, sesuai untuk anda meneruskan pengajian di UTM Johor Bahru.
Selain daripada itu, kita juga mempunyai pelbagai attraction seperti kita ada Taman Tropika, kita ada Taman Rusa, Dusun serta Balai Cerap, di mana antara pusat-pusat ataupun tempat yang selalu pelajar memilih untuk beriadah di waktu petang setelah penat lelah menghadiri kuliah dan juga assignment mereka. Okey, selain daripada itu, kita juga ada sebuah kampus di Kuala Lumpur, UTM Kuala Lumpur. Sebuah kampus yang moden, lifestyle moden, city lifestyle moden. Hanya 3 km sahaja sebenarnya UTM KL Campus ni sebenarnya dengan Petronas Twin Tower KLCC. Jadi memang dia betul-betul terletak di center of Kuala Lumpur City tu. Di KL Campus, dia mempunyai bangunan yang agak moden dan menarik, seperti ada, kita kat situ ada Menara Razak dan juga kita ada residensi UTM KL yang di mana bangunan tersebut ada shopping mall dan juga college residency dan juga hotel. Okey. Seterusnya adalah UTM Pago Campus. UTM Pago Campus merupakan kampus yang terkini. Walau bagaimanapun, kampus ini lebih kepada pusat penyelidikan. Okay, Research Center at UTM Pago. Okay, terletak di antara di daerah Muar di negeri Johor. Okay, dan pusat penyelidikan yang lebih kepada bidang agri-teknologi, wellness ataupun green technology. Okey, ini adalah QS World University Ranking. Okey, seperti anda semua tahu, UTM merupakan salah sebuah research university di Malaysia. Kita adalah public university, universiti awam dan merupakan antara top 5 university research university di Malaysia. Selain daripada itu, kita juga di-rank sebagai top 200 di dunia, top 15 for top 50 under 50 and also top 50 in university in Asia. Okey, UTM mempunyai seramai 1,708 orang staf akademik yang memegang ijazah Doktor Falsafah dan total student kita lebih kurang 25,427 di mana undergraduate iaitu pelajar bachelor degree lebih kurang 16,006, okey, dan postgraduate seramai 9,241. Di UTM juga kita mempunyai community, international student community yang boleh dikatakan seramai 4,691. Okay. Alright, recently, baru-baru ini UTM telah diberikan pengiktirafan, okay, 6 stars untuk setara oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan juga 18 subjek. Okay, 18 buah subjek di UTM telah diberikan pengiktirafan oleh QS World Ranking 2021. Okay, kalau ikutkan di Malaysia, nombor 1 di Malaysia adalah Architecture dan Built Environment dan seterusnya adalah Engineering, Civil and Structure. Selain daripada itu, top 50 bagi Petroleum dan top 100 bagi program Architecture dan juga Engineering in Civil, Chemical, Electrical and Mineral Mining. And also top 150 for Mechanical, Aeronautical and Manufacturing. Okey, seperti yang tadi saya dah jelaskan, di UTM juga kita mempunyai pelajar antarabangsa, okey. International Community at UTM lebih kurang 4,600 pelajar di UTM, okey. Dalam kata lebih 70 buah negara lah, antaranya kita ada pelajar daripada Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Iraq dan juga ada juga daripada US, Europe also, okay, of course lah, dan juga daripada negara Asia. Okay, ini adalah gambar tasik UTM. Okay, kalau pelajar-pelajar di waktu petang, after kuliah, after assessment, your group assessment, boleh santai dan rehat untuk menenangkan minda dan jiwa anda selepas menghadiri kuliah dan juga assignment, maaf. Okay, kenapa anda semua perlu memilih UTM? Okay. Kerana program-program UTM semuanya internationally accredited. Okay, alright. Program kita
tersenarai di dalam International Engineering Alliance, and also untuk program architecture diiktiraf oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia dan juga Malaysian Qualification Agency iaitu MQA serta Lembaga Jurutera Malaysia. Okey, ini adalah Universiti UTM punya global networking dan juga main industrial partners. Our global networking banyak jaringan yang sama ada jaringan global ataupun international yang banyak kita collaborate dengan beberapa universiti di luar negara, sama ada di Asia, Europe ataupun di Amerika serta Afrika juga. So ada juga beberapa buah program di UTM, kita menjalankan program kerjasama. Contohnya kita ada program di Malaysian Japan Institute of Technology, International Institute of Technology. Program MJIT ini memang kita bekerjasama lah dengan beberapa universiti di negara Jepun. Selain daripada itu, our main industrial partners adalah antara company-company yang boleh dikatakan nama besar di Malaysia dan juga di luar negara. Seperti yang saya maklum tadi, di UTM ada 3 buah kampus. Walau bagaimanapun, hanya 2 buah kampus sahaja yang menguruskan program-program akademik di UTM. Manakala di UTM Paguh merupakan research center. Di UTM Johor Bahru, kita mempunyai 5 buah fakulti yang menjalankan program akademik, iaitu di Fakulti Kejuruteraan, kita ada juga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Sains, Fakulti Alam Bina dan Ukur serta Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim. Di UTM Kuala Lumpur kita hanya ada 2 sahaja buah fakulti, iaitu MJIT, Malaysia Japan International Institute of Technology ataupun lebih dikenali sebagai MJIT, dan juga Fakulti Teknologi Informatik Praza ataupun kita di sini panggil FETIR lah. Ini menunjukkan di UTM hanya ada 7 buah fakulti saja di Johor Bahru dan juga Kuala Lumpur kampus. Seterusnya program yang ditawarkan. Apakah program yang ditawarkan? Berapakah jumlah program yang ditawarkan oleh UTM di UPU online? Untuk lepasan STPM matrikulasi dan asasi sebanyak 58 buah program yang kita tawarkan kepada anda semua. Jadi bila anda pergi ke UPU online, anda boleh pilih anda adalah kategori lepasan mana, sama ada STP STP Sains ataupun Sastra, matrikulasi Sains, ataupun mungkin perakaunan, TESOL, undang-undang dan juga kejuruteraan serta daripada asasi yang berkaitan. 58 buah program kita tawarkan. Untuk pelajar lepasan diploma setaraf, kita menawarkan 47 buah program. Untuk kelaikan setarafnya adalah kepada pelajar-pelajar kategori F, iaitu kategori untuk pelajar A-level, International Baccalaureate, OSMED, pelajar-pelajar sukan dan juga Foundation IPTS. Anda semua adalah di bawah kategori F. Dan manakala untuk diploma adalah G1, G2 dan E3 diploma Universiti Awam, diploma Politeknik serta diploma IPTS. Memang ada perbezaan ya. Kenapa? Ada perbezaan program tidak sama, jumlah program tidak sama. Ini bergantung kepada penawaran yang telah ditentukan oleh pihak universiti lah untuk kita buka program-program yang orang kata boleh memenuhi kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Untuk lepasan STAM, Sijil Tinggi Agama, hanya 5 buah program di bawah kategori aliran sastra. Dan akhir sekali untuk diploma vocational, 3 buah program. So nanti saya akan terangkan apakah nama-nama program, apakah kod-kod yang anda boleh pilih, jenis program yang mungkin ada temu duga ataupun yang tidak bertemu duga yang anda boleh pilih lah, yang mungkin menarik minat anda semua untuk memilih menyambung pengajian di UTM.
Okey, ini adalah list program yang yang kita tawarkan di UTM Johor Bahru. Okey, di bawah Fakulti Kejuruteraan kita ada 6 buah sekolah. Okey, 6 buah sekolah. Yang pertama kita ada Sekolah Kejuruteraan Awam, kita ada Sekolah Kejuruteraan Elektrik, kita ada Sekolah Kejuruteraan Kimia dan juga Kejuruteraan Tenaga. Seterusnya kita ada Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, kita juga ada Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan, dan akhir sekali adalah Sekolah Komputeran. Okey, di bawah Fakulti Kejuruteraan, untuk program di bawah Sekolah Kejuruteraan Awam hanya ada satu program, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian. Okey, so jadi kalau anda berminat boleh pilih dengan kod UT652653 untuk melihat, untuk nak tahu tentang syarat. Okey, syarat-syarat program yang berkaitan, anda boleh terus melayari UPU online, boleh melihat syarat tersebut di e-panduan, okey, ataupun boleh juga capai melalui apps UPU Pocket, okey, untuk melihat syarat yang lebih terperinci, apakah syarat khas yang UTM telah tetapkan untuk mengikuti pengajian ini. Okey, seterusnya adalah di bawah Sekolah Kejuruteraan Elektrik, ada 3 buah program yang ditawarkan. Yang pertama adalah Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian, seterusnya adalah Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian, dan akhir sekali adalah Kejuruteraan Elektrik Mekatronik. Seterusnya, di bawah Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan, ada 2 buah program, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan dengan Kepujian dan juga Sarjana Muda Sains Pengurusan Equine dengan Kepujian. Okey, pengurusan equine baru saja ditawarkan semula pada sesi ini. Jadi bagi mana-mana calon yang mungkin berminat dengan orang kata apa, pengurusan equine ni, suka orang kata apa, menunggang kuda, yang berminat, orang kata lebih berminat dengan aktiviti berkuda, mungkin anda tertarik untuk mengikuti. Apakah pengajian yang bakal anda lalui bila anda mengikuti pengajian program pengurusan equine ini. Dan program ini adalah program bertemu duga. Okey, jadi anda perlu lulus temu duga barulah boleh ditawarkan untuk mengikuti program ini. Okey, selain daripada itu saya nak jelaskan di sini untuk program Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan. Okey, untuk program ini bukanlah program bukan tiket untuk anda menjadi seorang doktor ataupun pegawai perubatan. Okey, program ini lebih didesain lebih kepada untuk menjadi seorang jurutera. Okey, jurutera yang boleh berkhidmat di dalam bidang perubatan. Okey, seterusnya adalah di bawah Sekolah Komputeran. Okey, Sekolah Komputeran kita ada 5 buah program yang ditawarkan, okey, iaitu program Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Persian. Seterusnya adalah Sains Komputer Rangkaian dan Keselamatan Komputer, Perisian Grafik dan Multimedia, Kejuruteraan Data, Bioinformatik dengan Kepujian. Okay, alright. Untuk program Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Data, program ini merupakan program To You To I, okay, di mana anda semua berpeluang untuk mengikuti pengajian, okey, 2 tahun di universiti dan 2 tahun di industrial. Okey. Seterusnya, di bawah Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, okey, kita ada Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian. Okey, ini adalah pure mechanical. Seterusnya adalah Mechanical Aeronautic. Apa kata tu? Berkaitan dengan kapal terbang, aircraft dan sebagainya lah. Okay. Untuk Mechanical Automotive, okay. Seterusnya adalah Mechanical Industry, Kejuruteraan Seni Bina Kapal dan Kejuruteraan Luar Pantai, Mechanical Bahan, dan akhir sekali adalah Mechanical Pembuatan. Okay. Seterusnya adalah, akhir sekali di Fakulti Kejuruteraan adalah di bawah Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Okey, yang pertama Kejuruteraan Petroleum, kedua Kejuruteraan Kimia Gas, ketiga Kejuruteraan Nuklear, keempat Kejuruteraan Kimia, dan akhir sekali adalah Kimia Bioproses. Okey, itu adalah program-program yang ditawarkan di bawah Fakulti Kejuruteraan. Seperti yang saya maklumkan tadi, sekiranya anda ingin melihat terperinci syarat-syarat khas, boleh layari di e-panduan UPU online. Okey,
Fakulti seterusnya adalah Fakulti Alam Bina dan Ukur. Fakulti ini menawarkan beberapa program di dalam bidang seni bina dan juga bidang ukur. Okey, yang pertama adalah Sarjana Muda Kejuruteraan Geometrik dengan Kepujian, Sarjana Muda Sains Geoinformatik dengan Kepujian, Sarjana Muda Harta Tanah dengan Kepujian, Sarjana Muda Pentadbiran dan Pembangunan Tanah, Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian. Okey, untuk Sarjana Muda Sains Seni Bina ini merupakan program bertemu duga. Okey, sama juga macam program Equine tadi, anda perlu menghadiri terlibat dengan program proses temu duga dahulu, barulah sekiranya lulus anda ditawarkan ke program ini. Seterusnya adalah Sarjana Muda Ukur Bahan, Sarjana Muda Sains Pembinaan, Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah, dan akhir sekali adalah Sarjana Muda Seni Bina Landscape. Seterusnya adalah Fakulti Sains. Okey, di Fakulti Sains mempunyai 4 bidang utama di dalam sains, iaitu kimia, fizik, biologi dan juga matematik. Jadi daripada bidang-bidang ini dia ada program Sarjana Muda Sains Kimia saja. Seterusnya dia ada juga kimia industri. Okey, untuk matematik ada ditawarkan Sarjana Muda Sains Matematik. Seterusnya adalah matematik industri. Untuk bidang fizik ditawarkan Sarjana Muda Sains Fizik dan seterusnya adalah Sarjana Muda Sains Fizik Industri. Dan akhir sekali adalah Sarjana Muda Sains Biologi, dan ada juga program di Sarjana Muda Sains Biologi dengan dan industri. Biologi industri. Okey, seterusnya di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okey, di fakulti ini terdapat 2 buah sekolah untuk program sarjana muda, iaitu di bawah program Sekolah Pendidikan dan juga Sekolah Sumber Manusia, Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi. Untuk di program-program di bawah Sekolah Pendidikan, semua program adalah program bertemu duga. Okey, program-program ini anda boleh, mungkin ramailah yang berminat. Okey, kalau ikutkan prospek kita sebelum ni pun ramai yang berminat dengan program pendidikan. Jadi adalah diingatkan program ini adalah program bertemu duga. Anda perlu lulus ujian METC, kemudian barulah dipanggil untuk proses temu duga oleh pihak universiti. So kita ada 9 buah program yang ditawarkan di bawah Sekolah Pendidikan, iaitu Sains Sukan. Okey, program pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ataupun lebih dikenali sebagai program TESOL. Seterusnya kita ada pendidikan fizik, kita ada pendidikan kimia, pendidikan matematik, kita juga ada pengajian Islam. Okey, untuk dalam bidang kejuruteraan kita ada pendidikan teknologi dengan pendidikan kejuruteraan mekanikal. Seterusnya teknologi dengan pendidikan binaan bangunan, dan akhir sekali adalah teknologi dengan pendidikan elektrik dan elektronik. Dan akhir sekali di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, kita ada program di bawah Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi. Okey, kita ada program Sarjana Muda Sains Pembangunan Sumber Manusia dengan Kepujian, dan juga kita ada Sarjana Muda Sains Psikologi, Pembangunan Sumber Manusia. Okey, akhir sekali untuk di kampus Johor Bahru, kita ada program di bawah Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim. Okey, kita ada program Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran dan juga Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian, dan akhir sekali adalah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian. Okey, itu sahaja program yang di UTM Johor Bahru. Okey, di UTM Kuala Lumpur seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada 2 buah fakulti. Itu kita ada MJIT dan juga kita ada program fakulti di bawah Teknologi Informatik dan Razak. Okey, untuk Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, kita hanya ada 1 program sahaja, iaitu Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Reka Bentuk Industri. Ini juga adalah program bertemu duga. Dan untuk akhir sekali iaitu kita ada program di bawah MJIT, ada 3 buah program yang ditawarkan melalui UPU, iaitu Kejuruteraan Sistem Elektronik, Kejuruteraan Proses Kimia dan Kejuruteraan Mekanikal Kejiduan. Okey, itu sahaja 58 buah
program, okey, yang ditawarkan di UTM. Jadi sekiranya anda berminat untuk meneruskan, anda perlu pilih, okey, anda adalah di bawah kategori lepasan apa, hanya program-program yang tertentu saja dibuka, okey, mengikut kategori lepasan saudara-saudari sekalian lah. Okey, untuk syarat kelayakan masuk, okey, seperti yang sedia maklum, kita ada syarat am dan juga syarat khas, okey. Untuk syarat am, of course, okey, anda semua pasti lulus sijil SPM, okey, lulus SPM atau setaraf dengan punya grade C, okey, dalam mata pelajaran bahasa Melayu atau kepujian dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, dan lulus matrikulasi KPM Asasi Sains UiTM dan seterusnya dengan mendapat sekurang-kurangnya tahap 1 dalam. Tetapi untuk UTM, sekiranya anda ingin memilih UTM, anda perlu pastikan anda melihat juga syarat khas yang di bawah program UTM. Anda boleh layari laman web kami admission.utm.my dan pergi ke entry requirement UG Malaysian. Untuk syarat muid yang ditetapkan oleh UTM adalah minimum band 2 kecuali bagi program TESOL iaitu band 4. Okey. Bagaimana untuk memohon? Cara untuk mohon macam mana puan? Okey, ini adalah panduan permohonan. Semua permohonan untuk kemasukan ke UTM bagi sesi 20, 21 dan 2022 perlulah dibuat, okey, menerusi laman UPU online. Anda boleh pergi upu.mohe.gov.my. Okey. Baru-baru ini pihak UPU telah mengumumkan, telah memberi pengecualian bayaran wang proses untuk proses untuk UPU bagi sesi kali ini, di mana anda tidak perlu lagi pergi ke BSN untuk membeli nombor PIN atau unique ID. So tak perlu, hanya terus ke UPU online, website upu.mohe.gov.my dan pilih, pilih kategori permohonan anda apa, anda ni daripada lepasan apa, STP tahun semasa, matrikulasi asasi, STAM ataupun diploma atau setaraf yang kategori apa. Kalau tengok diploma setaraf ni, dia banyak kan, dia ada E, F, G. So sila pilih kategori anda yang betul. Okey, untuk tempoh permohonan sebenarnya UPU telah buka permohonan seawal 4 Januari lagi. Okey, mungkin ada yang menunggu saat akhir nak tunggu nombor PIN, unit ID, nombor PIN di BSN buka baru nak mohon kan. Jadi sekarang ni dah tak perlu lagi dah nombor PIN, tak perlu lagi beratur di BSN untuk dapatkan nombor PIN. Teruskan memohon, okey. Tetapi untuk pemilihan dia ada tarikh-tarikh tertentulah, di mana kalau untuk lepasan STP mulai 16 hingga 31 Mac adalah tempoh untuk anda membuat pemilihan program. Untuk matrikulasi 23 Mac hingga 31 Mac dan untuk diploma adalah 9 hingga 31 Mac. Jadi untuk sekarang ini sekiranya ada di antara anda yang telah membuat permohonan, jadi permohonan tersebut hanya boleh baru boleh disimpan sahajalah. Jadi bila tarikh tersebut buka, anda boleh betul-betul memilih program yang anda minat dan terus simpan dan hantar. Okey. Alright. Kenapa ada permohonan berjaya dan kenapa ada permohonan yang gagal? Okey. Alright. Permohonan yang berjaya ni disebabkan oleh borang permohonan tu berjaya lah diterima oleh UPU online. Maksudnya anda dah berjaya simpan dan tekan butang submit. Okey, ramai mungkin yang lupa nak hantar permohonan. Okey, yang kedua mestilah memenuhi syarat khas program pengajian. Okey, macam yang saya sebutkan tadi, untuk melihat syarat khas anda boleh pergi ke e-panduan di UPU online atau boleh juga layari laman web kami lah admission.utm.my untuk syarat khas di UTM. Okey, yang ketiga ada kekosongan tempat. Okey, mungkin ada tempat-tempat yang telah diisi, maksudnya unjurannya telah diisi atau program-program yang yang orang kata agak kompetitif, yang mungkin anda nak masuk tapi tak berjaya, tapi tidak mengapa. Boleh pilih juga program-program yang lain.
Okey, yang keempat adalah berjaya dalam saringan temuduga dan ujian. Okey, bagi yang saya mention tadi, beberapa program yang ada temuduga iaitu program pengurusan eQueen, program sarjana muda sains reka bentuk industri serta semua program di bawah sekolah pendidikan adalah program bertemuduga. Jadi anda perlu berjaya dalam ujian dan juga proses temuduga. Akhir sekali adalah mempunyai kedudukan merit yang tinggi. Okey, sekiranya merit anda lebih tinggi, maka peluang untuk mendapat tempat di sebuah universiti itu adalah sangat cerah. Okey, kenapa juga ada pemilihan yang gagal? Saya dah buat dahsi, saya juga memenuhi syarat-syarat tersebut puan, tapi gagal. Okey, mungkinlah yang pertama tu anda tak tekan butang hantar. Okey, yang kedua tidak memenuhi syarat khas program pengajian tersebut. Contohnya kalau syarat tu dia kata 2.8 tapi sebenarnya anda dapat 2.5 tapi nak cuba-cuba juga. Okey, pastikan anda pilih program yang betul-betul memenuhi syarat khas program tersebut. Okey, yang ketiga tiada kekosongan tempat, terutamanya program kompetitif. Macam itulah tadi saya cakap kan. Program-program kompetitif ni memang saingan, nama pun kompetitif, saingannya sangatlah kuat. Ramai yang ingin memohon, okey. Jadi pilihlah program yang bijak dan sesuai dengan keputusan dan juga syarat yang telah ditetapkan. Okey. Yang keempat, gagal dalam saringan temuduga ataupun ujian. Okey. Yang akhir sekali anda mungkin mendapat kedudukan merit yang rendah. Okey, saya harap jelas. Okey, seterusnya mungkin saya akan share sedikit lah kan. Okey, gambaran-gambaran kehidupan di kampus UTM. Okey, ini adalah sekitar gambar di UTM Johor Bahru. Okey. Kalau lihat lebih kepada very green campus lah kalau di UTM Johor Bahru ni. Alright, bagudan pentadbiran kita, gambar tasik. Ini adalah pintu utama UTM. Masjid UTM dari gambar daripada atas. Masjid ini terletak betul-betul di tengah UTM. Kata apa macam kita punya nadi kita lah kan, pusat kita, center, our center. Okay, masjid adalah center, di kawasan UTM Johor Bahru campus. Okay, gambar sekitar masjid, berdekatan je, dekat. Kalau UTM Johor Bahru ni dekat je sebenarnya, fakulti U, masjid, bangunan pentadbiran, even college. Nak ke any facilities yang you nak, kafe, arcade dan sebagainya, semua dekat. Mudah untuk pelajar bergerak ke sana dan ke sini. Okey. UTM merupakan universiti yang safe and eco-friendly campus. Di sini juga pelbagai aktiviti riadah yang anda boleh buat bersama rakan-rakan sekiranya anda diberikan tawaran untuk meneruskan pengajian di UTM. Okey. Selain daripada itu, beberapa juga campus facilities yang excellent. Okey. Okey, ini adalah recreational facilities. Macam yang saya maklumkan tadi, kalau di Johor Bahru ni kita ada hutan, okey, tropical park, kita ada tropical park, kita juga ada stadium, okey, untuk anda membuat aktiviti, pelbagai aktiviti olahraga mungkin, berenang atau mungkin ada yang berminat hiking ataupun orang kata berkemah. Okey, kita juga ada ATV. Okey. Aktiviti yang orang kata aktiviti lasak, okey, boleh dilaksanakan di sini. Okey, seterusnya di UTM juga anda akan mengalami pelajaran yang world class learning experience di mana UTM memang sangat terkenal dengan robotik, okey, program robotik dan sering juga pelajar-pelajar UTM ini mendapat tempat Johan champion dalam program ataupun pertandingan Robocon di Malaysia dan juga peringkat antarabangsa.
Okey, ini adalah salah satu orang kata pengalaman, okey, pelajar-pelajar dapat mengerasai pengalaman untuk pengalaman pembelajaran world class. Selain daripada itu, kita juga ada program-program mobility yang mungkin anda boleh untuk ikuti program-program tersebut, transfer student dan sebagainya. Okey. Okey, seperti yang saya maklum tadi, UTM merupakan salah sebuah antara 5 buah research university di Malaysia. Okey, makmal kita dilengkapi dengan pelbagai peralatan yang bertaraf tinggi. Kita ada makmal-makmal yang memang bertaraf tinggi dan equipment yang sangat latest equipment dan juga bertaraf antarabangsa. Okey. Library UTM. Okey, kalau di UTM JB kita ada 2 buah perpustakaan. Yang pertama adalah Perpustakaan Sultanah Zanaria dan kedua adalah Perpustakaan Raja Zahid Sofia. Okey, library kita beroperasi selama 24 jam, maksudnya dalam 24 jam lah anda boleh, mungkin ada yang suka belajar ataupun lebih rasa tenang jika belajar di library. Jangan risau, kita ada bilik, orang kata bilik khas yang boleh anda membuat study, mungkin nak buat individual study dia. Lepas tu kita ada juga bilik yang boleh untuk anda buat group discussion. Untuk di KL pun kita ada ada sebuah perpustakaan untuk pelajar-pelajar di UTM Kuala Lumpur. Okey, ini adalah campus bus. Okey, bus ini boleh digunakan oleh semua warga UTM. Pelajar tentunya lah boleh gunakan. Okey, kalau anda pelajar-pelajar tahun pertama tak perlu risau macam mana nak ke kelas. Anda boleh saja menggunakan perkhidmatan bas yang telah disediakan oleh pihak UTM. Okey, pelajar tahun 2, 3, 4 pun boleh, tak ada masalah. Even kita pelajar Prasiswaza, Paskeswaza, ramai yang menggunakan perkhidmatan bas kita untuk pergi ke college, pergi ke fakulti, pergi ke tempat orang kata arkid meranti untuk makan dan sebagainya. Okey, ini adalah UTM Stadium. UTM Stadium boleh dikatakan antara UTM yang bertaraf orang kata tinggi jugalah kan. Nak kata dunia, tidaklah dunia, tapi insyaAllah lah kita punya kelengkapan sangat lengkap untuk anda menjalankan aktiviti olahraga, aktiviti bersukan di stadium. Kita ada gymnasium di situ. Okey, ni saya tunjukkan sikit lah gambar-gambar di UTM Stadium. Ni gambar kita punya hari pelajar-pelajar punya ni aktiviti sukan lah, majlis sukan mereka. Okey, ni adalah UTM swimming pool. Kan canggih kan UTM swimming pool. Okey, so anda boleh jangan risau nak guna nak guna swimming pool di sini, tak ada masalah. Semua pelajar boleh menikmati perkhidmatan ini. Okey, seterusnya pusat Equine kita. Okey. Pusat Equine ni bukan sahaja boleh digunakan oleh pelajar-pelajar pengurusan Equine, malahan semua pelajar yang berminat lah untuk menjalankan aktiviti lasak, aktiviti berkuda di sini. Okey, UTM Health Center, Pusat Kesihatan Universiti. Okey, Pusat Kesihatan Universiti boleh dikatakan sebuah pusat kesihatan yang bolehlah anda semua menggunakan perkhidmatan ini sepanjang berada di dalam UTM. Jadi tak perlulah sekiranya kalau anda demam, sakit dan sebagainya, anda tak perlu untuk pergi ke klinik kesihatan luar ataupun hospital. Di universiti kita ada pusat kesihatan universiti sendiri, kita juga ada ambulans sendiri. Okey, kalau anda tengok kita ada ward, kaunter yang selesa, kita juga ada ward, kita ada pusat fizioterapi kita, Okey, ini adalah klinik pergigian kita. Okey, ini adalah gambar kolej kediaman. Okey, untuk pelajar-pelajar UTM anda boleh menikmati kolej kediaman bilik 2 orang, 2 orang. Setiap satu bilik ada 2 orang yang boleh duduki di situ.
Kita ada lebih 10 college yang boleh didiami. Okey. Ini adalah antara college kediaman untuk pelajar antarabangsa dan juga tempatan. Kita juga ada hotel di UTM-JB. Kita panggil adalah Scholars Inn. Okey, ini adalah UTM Kuala Lumpur. Seperti yang anda tahu, UTM Kuala Lumpur very modern lah, lifestyle city. Dia ada Menara Razak 17 tingkat. Okey, Menara Razak 17 tingkat. Di sinilah terletak Fakulti Teknologi Informatik Razak. Selain daripada itu, beberapa fakulti yang menjalankan program pasca siswaza dan MJIT juga di situ. Ada juga dilengkapi dengan Dewan Kuliah, Dewan Besar. Okey. Ini adalah view sekitar di UTM Kuala Lumpur. Okey, ini adalah gambar residensi UTM Kuala Lumpur. Saya banyak share gambar-gambar lah ya. Okey, di UTM Kuala Lumpur kita ada residensi UTM KL. Di sini ada mall, okey. Kita Gurney Mall namanya. Ada ruang untuk ruang makan, food court, fast food, even ada supermarket juga untuk kemudahan pelajar-pelajar inilah untuk mendapatkan barang-barang keperluan mereka. Okey, ini adalah sedikit gambar majlis convocation ke-63. Ini adalah majlis convocation terakhir sebelum kita dilanda pandemik COVID. Okey, pada November 2019, 2020 kita tidak menjalankan majlis convocation, tetapi insya-Allah pada tahun ini kita akan buat majlis convocation. Walau bagaimanapun pihak UTM juga telah melaksanakan beberapa virtual majlis untuk meraihkan para graduan mengikut fakulti dan sekolah masing-masing. So ini adalah sedikit gambaran. Okey, selepas anda setelah 4 tahun mengikuti pengajian dan menghabiskan pengajian di UTM, ini adalah gambaran suasana semasa majlis convocation itu nanti. Very traditional. Okey, kita punya sangat kita panggil macam istiadat lah, istiadat majlis convocation. Okey, itu sahaja daripada taklimat daripada saya. Okey, seterusnya saya akan ke sesi, ke sesi Q&A session. Saya akan membaca beberapa komen. Mungkin sebab sepanjang taklimat saya tadi beberapa staf UTM telah membantu untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara sekalian. Jadi saya akan pergi kepada beberapa soalan. Yang pertama, kenapa permohonan untuk sarjana muda kejuruteraan hanya dibuka kepada lepasan STPM dan matrik tapi tidak calon diploma APTA? Okey, alright. Untuk program sarjana muda kejuruteraan, kita buka juga ya kepada diploma UA, diploma poli dan juga diploma IPTS. Jadi anda sebenarnya perlu melihat anda adalah kategori di bawah kategori lepasan diploma. Macam saya cakap, diploma setaraf ada 3 buah kategori EFG, dan memang betul tidak semua program dibuka kerana ia adalah kita melihat kepada kurikulum yang bersesuaian lah yang kita laksanakan di UTM. Okey. Alright, seterusnya. Assalamualaikum daripada Muhammad Hazim Jasni. Dia tulis tulisan Jawi ya di situ. InsyaAllah kalau warga Johor bolehlah baca Jawi ni. Assalamualaikum, saya nak tanya pasal kos yang sesuai untuk lepasan diploma in management with multimedia, tapi saya ada ambil SKM tahap 3. Operasi Sistem Malaysia. Okey, ini maaf saya kurang pasti apa maksud. SKM untuk ajar sijil kemahiran ya. Mungkin sijil kemahiran ya. Okey, untuk program diploma in management, kita memang ada program sarjana muda pengurusan teknologi. Okey, yang mungkin anda boleh mohon. Okey, tetapi anda perlu lihatlah syarat-syarat khas di program tersebut. Okey, subjek-subjek yang related lah untuk anda memohon program ini. Macam saya maklumkan, untuk sebarang permohonan sila pastikan anda membaca dan memenuhi syarat khas yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya.
daripada Syakli Jar. Penempatan University Degree Account biasanya okey. Maaf ada sedikit masalah teknikal. Sekiranya kalau mungkin ada yang tak dengar penjelasan saya, okey, jawapan dan soalan yang saya bagi sebentar tadi, tidak mengapa, anda boleh teruskan bertanya di ruang komen. Okey, pihak kami akan menjawab pertanyaan anda semua. Okey. Mungkin saya boleh ambil beberapa soalan di sini berkaitan, ada yang bertanya, UTM ada menawarkan program asasi tak puan? UTM ada menawarkan program diploma tak? Okey, untuk pelajar yang lepasan SPM, okey, sekiranya anda berminat untuk menyambung pengajian di UTM, okey, anda boleh terus memohon di bawah program asasi dan juga diploma di UTM, tetapi melalui space lah, UTM space, bukannya melalui permohonan UP online. Jadi mungkin anda boleh layari space.utm.my untuk maklumat lanjut. Okey, seterusnya. Okey, Sri Dev. Selamat petang. UTM ada ke program untuk lepasan SPM? Maksudnya program matrikulasi atau asasi. Thank you. Okey, Sri Dev, mungkin ada yang anda terlepas tadi, apa yang saya maklumkan. Untuk permohonan melalui saluran UPU online, kita hanya menawarkan program-program sarjana muda. Tetapi sekiranya anda berminat untuk meneruskan pengajian di asasi UTM, anda boleh mohon terus di UTM Space. Okey. Alright, harap telah jelas dengan suara saya. Okey, mungkin
Kalau yang dengar bolehlah anda tekan butang like, okey, untuk menunjukkan tanda sokongan anda terhadap UTM. Okey, boleh juga follow kita punya Facebook, okey, Study at University Teknologi Malaysia UTM. Okey, untuk mendapatkan info-info lanjut mengenai admission kemasukan di UTM. Okey. Seterusnya, tadi saya ada nampak soalan berkaitan dengan MUAT. Okey, Habibi Abdullah. Okey, Puan, syarat MUAT boleh jelaskan lebih lanjut tak? Maaf sebab baru dengar. Kat sini pun ada juga soalan daripada Habibi Abdullah. Result bagi MUAT exam sesi 2 hanya keluar pada bulan September. Tidak sempat untuk kongsi maklumat pada bulan Ogos. Bagaimana tu Puan? Saya bertanya bagi pihak anak sebab dah daftar untuk sesi 2 MUAT exam. Okey, tak mengapa Encik Habibi. Okey, Encik boleh teruskan sahaja memohon permohonan. Okey, kalau di situ dia minta muat naik slip. Okey, slip keputusan MUAT, tetapi kita minta supaya Cik memuat naik slip pendaftaran MUAT. Jadi keputusan MUAT tu nanti kita akan selaraskan dengan setelah mendapat keputusan nanti dengan pihak Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang, teruskan sahaja memohon. Okey? Okey, SB Rajid Family. Assalamualaikum, boleh bagi tahu program kompetitif tu apa? Okey, kalau di UTM kita tak adalah program kompetitif seperti perubatan tu semua. Okey, tetapi program-program kejuruteraan di UTM agak kompetitif. Okey, antaranya macam program kejuruteraan elektrik, okey, kejuruteraan awam dan juga kejuruteraan program-program di bawah sekolah komputeran, antara program-program yang orang kata yang ramailah ya calon-calon yang memohon di program tersebut. Okey, Haziq Zulkifli, Puan Intan, apakah syarat kemasukan bagi ijazah sarjana muda sumber manusia? Okey, sarjana boleh saya tahu saudara adalah lepasan apa? Okey, kalau sekiranya saudara merupakan lepasan SPM, okey, saya hanya okey macam ni. Untuk program sarjana muda semua di sini kita ada pelajar-pelajar yang boleh mohon adalah pelajar di bawah lepasan STPM, ada juga kepada matrikulasi. Jadi saudara perlulah memenuhi minimum, okey, sekurang-kurangnya CGPA 3, okey. Untuk STP bagi beberapa subjek yang berkaitan. Okey, alright. Untuk maklumat lanjut, kalau saudara nak tahu berkaitan dengan syarat-syarat seperti yang saya maklumkan itu tadi, just pergi ke UPU online, okey, ada di e-panduan dan juga di UPU Pocket serta di admission.utm.my anda boleh mendapatkan okey maklumat lanjut mengenai syarat khas kemasukan di program di UTM. Okey, saya rasa itu sahaja untuk sesi soal jawab sebab saya perlu teruskan okey ke sesi kuis. Okey, macam yang saya maklumkan tadi, kita ada beberapa hadiah menarik menanti anda. Okey, untuk sesi kuis ini, okey, kita ada t-shirt UTM. Maaf, okey, nampak tak? Okey, t-shirt UTM. Kita ada planner UTM, planner 2021 yang mungkin boleh membantu anda sepanjang pengajian nanti. Kita juga ada kalender UTM. Okay. Alright. Okay, sudah bersedia? Okay, untuk sesi kuis ini, kita akan memilih. Okay, kita ada lebih kurang 5 soalan sahaja. Okay, 5 soalan tak banyak. Jadi mungkin ada yang betul-betul ikuti saya daripada awal sehingga sekarang. Mungkin anda boleh jawab, tak ada masalah. Okey, pihak kami, okey, Facebook Study at UTM, admin akan memilih 3 orang individu yang menjawab soalan yang paling awal dan tepat. Okey, jadi saya akan bacakan soalan.
dan seterusnya memberikan jawapan, tetapi pihak kami akan memaklumkan individu yang menjawab dengan tepat dan betul tersebut di dalam ruang komen ini. Okey, pihak kami juga akan menghubungi saudara-saudari, okey, bagi bagi calon-calon yang ataupun anda semualah yang telah menjawab dengan betul. Okey, soalan yang pertama, sudah bersedikah anda? Berapakah program yang ditawarkan oleh UTM bagi pelajar kategori lepasan STPM setaraf? Okey, saya ulang. Berapakah program yang ditawarkan oleh UTM bagi kategori lepasan STPM setaraf? Okey, saya rasa 10 second, boleh? 10 second. Okey. Kita kiralah, okey, di dalam hati. Wow, dah ada dah yang mula jawab. Okey. Saya terus berikan jawapan ya? Atau terus soalan kedua? Saya berikan jawapan. Okey, tak apa. Okey, soalan pertama jawapannya adalah 58 buah program. Okey, tahniah. Okey, seterusnya soalan kedua. Berapakah jumlah kampus UTM dan namakannya? Kita ada berapa buah kampus? Kat UTM ni ada berapa buah kampus? Okey, sila namakan apakah kampus-kampus tersebut. Yang tadi saya maklumkan, yang ni hijau, yang ni lifestyle, yang ni adalah research center, yang ini adalah itu, yang ini adalah ini. Berapa jumlah kampus UTM? Boleh cuba lagi tu, boleh cuba. Kita memilih 3 individu ya. Terima kasih kerana participate. Okey. Okey, di UTM, kampus UTM kita ada 3 buah kampus. Yang pertama UTM Johor Bahru, UTM Kuala Lumpur dan UTM Pagoh. Tahniah kepada yang berjaya menjawab. Seterusnya, soalan ketiga. Di manakah permohonan untuk kemasukan ke UTM boleh dibuat? Okey, di manakah permohonan untuk kemasukan ke UTM boleh dibuat? Ni mesti semua orang boleh dapat jawab. Di manakah permohonan, untuk permohonan untuk masuk ke UTM ni boleh dibuat? Okey. Tahniah kepada yang telah berjaya menjawab. Okey, permohonan kemasukan ke UTM bagi program sarjana muda, of course lah anda boleh buat melalui saluran UPU online. Okey, lamannya adalah upu.mohe.gov.my. Okey, seterusnya. Berapakah jumlah fakulti yang ada di UTM? Okey, berapakah jumlah fakulti yang ada di UTM? Semua soalan-soalan ni saya ada maklumkanlah dalam slide dan juga penjelasan saya sepanjang taklimat itu tadi. Kita tak akan beri soalan yang susahlah untuk anda mendapat mencari jawapan. Okey? Saya ulang. Berapakah jumlah fakulti yang ada di UTM? Seronok saya tengok di ruang komen. Berpusu-pusu orang menjawab. Tahniah. Terima kasih kerana menceriakan suasana kami di sini. Okey, jawapan untuk soalan yang keempat adalah
Di UTM kita mempunyai 7 buah fakulti, iaitu yang pertama kita ada fakulti kejuruteraan, kita ada fakulti sains sosial dan kemanusiaan, kita ada fakulti alam bina dan ukur, kita ada fakulti sains, kita ada AHIB Azman Hashim International Business School, kita ada MJIT Malaysia Japan International Institute of Technology, dan akhir sekali kita ada fakulti teknologi dan informatik Razak. Tanya kepada yang menjawab betul. Okey, saya lihat ada juga individu yang sama. Terima kasih kerana memberi tumpuan kepada taklimat saya sepanjang hari ini. Okey, yang terakhir, soalan yang terakhir kita berada pada soalan terakhir. Bilakah tarikh akhir permohonan di UPU online boleh dibuat? Bilakah tarikh akhir permohonan di UPU online? Ya ke 2020? Sila berikan tarikh yang penuh. Bilakah tarikh akhir permohonan di UPU online boleh dibuat? Okey. Jawapannya adalah permohonan boleh dibuat sehingga 31 Mac 2021. Jadi jangan tunggu di saat akhir. Okey, sila membuat permohonan sekarang. Sila pilih program yang anda minat sekarang. Okey, jangan lupa jadikan UTM sebagai pilihan pertama, okey, dalam permohonan anda semua. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudi participate dalam kuis kami. Okey, saya rasa itu sekian itu sahajalah daripada saya. Okey, Intan Shahnaz mewakili seluruh warga bahagian rekrutmen dan kemasukan mahasiswa ataupun kami dikenali sebagai SRAT di Universiti Teknologi Malaysia. Okey, sekiranya anda mempunyai, anda boleh terus ke laman web kami di admission.utm.my. Okey, mohon maaf daripada pihak kami, okey, disebabkan ada masalah teknikal tadi, mungkin ada saya silap kata, terkasar bahasa. Mohon maaf daripada kami. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak BKPA, okey, UPU kerana sudi memberikan peluang kepada UTM untuk mempromosikan, okey, program kami, lebih mendekatkan kami dengan para calon-calon, okey, yang berminat untuk meneruskan pengajian di UTM. Okey, dan terima kasih juga kepada anda semua, okey, kerana telah menonton live FB ini daripada awal sehingga ke akhir program ini. Okey, jangan lupa, okey, jadikan UTM sebagai pilihan pertama anda. I am UTM, UTM my home. Bersama kita menjulang keunggulan terbilang, kemaju jaya kita usaha, UTM puncak letaknya, martabat keilmuan, cendekiawan beriman, cekal bersama cita-cita. Kami anak kandung UTM Ritmen bernaung, usaha kami bukti cintamu, kikau